Itu dia sedikit perkongsian untuk anda mengenai topik kita, iaitu tanda-tanda serangan jantung. Di mana kalau namanya serangan pun maksudnya tidak dijangka. Dan kalau kita tengok tadi perkongsian tentang kematian yang secara mengejut kerana serangan jantung. Betul, siapa jangka kan ianya menjadi pembunuh senyap kita, dan kita nak bincangkan kepada anda sebab banyak sekali kes yang berlaku pada ketika ini, termasuklah ketika bersukan, mungkin sedang bekerja dan sebagainya, tanpa dijangka. Apa yang perlu untuk mengurangkan risiko lah ke depan dengan kejadian sebegitu. Kita bersama dengan siapa, Daya? Kita bersama dengan Dr. Nur Halwani Habizal, itu pakar perunding kardiologi dan elektrofisiologi dari Hospital Sultan Idris Shah, Serdang. Dan sebenarnya doktor, kami sangat berbesar hati untuk ada doktor sebab banyak persoalan kita nak tanyakan. Dan saya tahu mungkin di rumah pun sama juga banyak soalan. Jadi kami membukakan kepada anda. Sebentar lagi kita akan buka panggilan. Nombor telefonnya adalah 0377261603 ataupun boleh juga mungkin di tempat kerja nak komen di Facebook kami, iaitu Malaysia Hari Inilah. Boleh tanyakan soalan anda. Doktor, kita mungkin nak mulakan terlebih dahulu. Tadi pengenalannya berkaitan dengan statistik tentang serangan jantung ni adalah antara pembunuh utama juga di kalangan negara kita. Tanda-tandanya itu pada awalnya, macam mana kaitannya di antara serangan mati mengejut ini dengan dikaitkan dengan serangan jantung itu, doktor? Okey, terima kasih WHI again kerana menjemput kami di Kementerian Kesihatan Malaysia, especially daripada Hospital Serdang lah, Serdang. So basically bila kita bercakap berkenaan dengan serangan jantung ataupun kematian jantung secara mengejut, dia adalah dua perkara yang berbeza. Let me explain berkenaan dengan serangan jantung dulu. Serangan jantung ni kita katakan heart attack. Yang ramai-ramai cakap pasal serangan-serangan jantung. Tiba-tiba dia akan sama ada tengah rehat ataupun tengah tidur, ataupun tengah bersukan. Pesakit akan mengalami sakit dada. Ini adalah simptom biasa untuk pesakit-pesakit yang mengalami serangan jantung. Dia akan sakit di sebelah kiri, dia akan merebak kepada tangan sebelah kiri dan juga di bahagian rahang. Walau bagaimanapun, sesetengah wanita tidak mengalami simptom yang very typical seperti ini apabila mereka mengalami serangan jantung. Serangan jantung ini boleh diikuti oleh perpeluhan sejuk dan juga rasa pening, rasa kabur mata, pada masa yang sama mengalami sakit dada di sebelah kiri. Teruskan, doktor. Dan seterusnya untuk wanita ada tambahan-tambahan simptom di mana berlakunya mungkin sakit bahu sahaja ataupun sakit belikat sahaja, dan mereka selalu akan datang dengan keadaan muntah dan pening. Itu untuk wanita saja? Bukan untuk wanita saja, dia setengah wanita wanita akan datang. Jadi yang penting apabila kita mengalami simptom-simptom yang bukan kebiasaan daripada simptom-simptom kita, biasalah kita pergi balik kerja kan, lepas tu kita fikir rasa macam lain lain daripada biasa, dan mungkin ini memerlukan kita untuk pemeriksaan lebih lanjut sama ada kita terkena serangan jantung tanpa kita tahu dengan melakukan ECG, elektrokardiogram. Dari situ dan kita tahu kita kena serangan jantung. Baik, kalau kita lihat itu adalah antara simptom-simptom. So, mungkin ada antara anda yang merasakan sakit belikat betul juga, ada juga pening-pening, tapi ingatkan itu biasalah, mungkin virus dan sebagainya. Berapa lama sebenarnya, doktor, untuk kita tengok ataupun kita perhatikan kesakitan ataupun simptom itu sebelum mungkin kita boleh buat ECG tadi kan, untuk kita betul pastikan ini jantung ataupun tidak? Okey, selalunya serangan jantung ni diikuti oleh simptom seperti rasa meloya, rasa nak muntah, rasa macam nak pitam, perpeluhan sejuk kan, rasa macam takut tu, kan kita rasa anxious kan, nak masuk TV ke kan, lepas tu tangan perpeluhan, dan simptom-simptom yang diaccompany oleh sakit dada dan sakit belikat tadilah yang akan menjuruskan kita untuk mendiagnose pesakit daripada serangan jantung. Dan sekiranya pesakit-pesakit kat rumah it's not my usual thing. Like saya kata pusing sini tak sedap. Rasa lain betul kan? Rasa lain. Lepas tu pusing kiri pun tak sedap ni. Bila nak baring straight pun tak boleh kan. Lepas tu bila kita dah tinggikan bantal semua, this is all
pengalaman pesakit-pesakit saya yang datang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang, di mana mereka rasa macam ni je doktor, rasa macam tak sedap dada. Lepas tu dia akan merebak ke belakang, ni yang wanita lah ya, merebak ke belakang, dan pada masa rasa macam berpeluh sejuk macam tu. Walaupun duduk dalam aircon pun berpeluh sahaja, macam tu. Dan pada masa yang rasa macam loya dan tak boleh nak tidur, ya, bantal kena tinggi, pusing kiri pusing kanan tak boleh. Then only the next day baru datang hospital. So itu yang kita rasa, kalau rasa yang tidak kena, maknanya bukan the usual thing ataupun bukan kebiasaan pada kita untuk merasa simptom-simptom yang berkenaan, kena datang ke hospital untuk check up, at least untuk electrocardiogram. Okey, baik. Tapi bila cakap tentang simptom-simptom tadi tu, sini tak kena, sana tak kena, ada orang cakap macam, oh, ini angin ni, badan banyak angin ni. Faham. Adakah ianya juga perkara yang berkaitan? Okey, tak salah kalau kita nak screen. Tak salah untuk kita nak screen. Let's say kita rasa, okeylah kita pergi klinik lah, kita katakan. Rasa kita kata kat komplain. Sebab simptom-simptom ni, tak semua kita kata, ada yang rasa macam kita panggil GERD ataupun reflux, kan? So kita memerlukan expertise ataupun pakar ataupun doktor yang mengesahkan ini adalah serangan jantung ni, yang ini adalah GERD atau reflux, ataupun yang ini adalah mungkin penyakit keturunan yang you perlu kena screen daripada ECG, electrocardiogram yang memang kita perlu buat. Saya rasa as baseline, dan kita rasa lebih banyak pesakit-pesakit yang kita dapat diagnose sama ada daripada penyakit keturunan ataupun daripada serangan jantung itu sendiri. Baik, dekat sini saya dapat rungkaikan saya. Kadang-kadang kita ni biasalah kita rasalah sikit-sikit je sakit, tahanlah sikit badan. Tetapi paling yang orang paling takut nak buat sebenarnya adalah pengesahan. Kat penerimaan mereka. Pergi check lah, pergi check lah senang cerita. Ini berlaku kepada keluarga saya sendiri. Ayah saya juga. Mungkin abah tengah tengok di bar. Penting hari ini untuk doktor kongsikan penting untuk kita dapat pengesahan. So dapat langkah awal. Jadi tadi ada juga perkongsian tentang faktor-faktor bagaimana boleh dapat serangan jantung dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh rungkaikan lagi, sebab tadi ada cerita tentang keturunan, mungkin pemakanan, gaya hidup. Doktor boleh kongsikan. Okey, serangan jantung ni bermula bukan kita kata progression ataupun development ataupun pembentukan plak ataupun kolesterol dan saluran darah ni bukan sehari dua. Dia terbentuk daripada umur kita, umur 20-an, kanak-kanak, di mana kita macam mana kita mengamalkan cara hidup kita pada masa itu. Awal usia kanak-kanak ya? Kanak-kanak. Dan pembentukan kolesterol ni 20 tahun, 30 tahun, dan dia akan timbul dan dia akan menyebabkan serangan jantung ni 20 ke 30 tahun akan datang selepas pembentukan kolesterol dalam pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ni makin lama dia makin kecil, kan? Dia accumulate dia makin kecil, dan apabila dia semakin kecil, pada satu ketika dia akan ada pemecahan daripada plak kolesterol tu menyebabkan salur darah tu tersumbat, sama ada separa ataupun secara penuh. Maksudnya bukan satu hari esok jadi ya. Bukan. Dia pengumpulan panjang. Dan ini doktor, kita ada soalan dekat belakang. Daripada di Facebook Pak Ngah Merbuk. Pak Ngah Merbuk. Katanya kenapa atlet pun boleh kena serangan jantung? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Atlet, sebab kita tahu sebab atlet ni ialah semua orang disarankan untuk mengamalkan gaya hidup sihat, bersukan, bersenam dan sebagainya. Atlet ini lagilah berprestasi tinggi. Tapi kerap kali juga kita lihat kepada serangan jantung secara mengejut, terutamanya doktor. Okey, boleh saya kupaskan berkenaan dengan jantung. Saya rasa saya ni bawa depan ni. Saya beritahu setiap kali saya beritahu dekat pesakit saya lah. Doktor, saya ni cyclist. Every week saya akan cycle like 90 km, 100 km daripada Serdang ni sampai ke Kuala Selangor. Jauh-jauh lah cyclist kan. Tu apa tu ada yang triathlon, ada pesakit saya triathlon juga. Kan, cycle, swimming, lepas tu jogging. Kan, lepas tu marathon. Dan this kind of patient tiba-tiba datang kat kita katanya ada masalah jantung. So saya rungkaikan bahawa jantung ni Allah jadikan macam inilah kan. Tuhan jadikan macam ni kedudukan dia. Dan dalam ni kita ada pembuluh-pembuluh darah yang supply darah kepada seluruh badan dan juga jantung. Jadi yang supply kepada jantung ni ada yang satu di sebelah kanan, satu di depan dan satu di belakang. So 3 yang main lah basically untuk yang jantung. Pada masa yang sama kita juga
ada bilik-bilik jantung ni dalam ni. Ada bilik-bilik jantung di jantung yang sebelah kanan, ya. Jantung sebelah kanan, dan kita juga ada bilik jantung sebelah kiri lah. Oh sayangku. Melompat jantungnya. Jantung dia pun berdebar ya, boleh melompat. Ni sebelah kiri lah. Okey. Ini adalah otot-otot jantung dalam ni, dan di antara otot-otot jantung ada salur darah dan juga kita panggil bahagian elektrik jantung. Okey. So apabila kita bercakap berkenaan dengan atlet, ya, ada masalah-masalah lain lagi atau faktor-faktor lain lagi yang boleh menyebabkan atlet itself boleh kena serangan jantung ataupun sudden cardiac death. Yang sebahagian ini disebabkan oleh masalah elektrik jantung. So kita elektrik jantung kita jarang perkatakan kan di dalam serangan maknanya patologi ataupun bagaimana terjadinya serangan jantung dalam di kalangan atlet. So partly because of bahagian elektrik jantung lah, saya boleh kata conduction system ataupun sistem elektrik jantung itu sendiri dan kebengkakan dinding jantung itu sendiri yang boleh menyebabkan serangan jantung di kalangan atlet. Okey, maknanya boleh berlaku jugalah. Boleh. Boleh ke saya tertanyalah doktor, macam sebab kata yang mengayuh dan sebagainya. Adakah sebab orang kata jantung tu overwork tu sebab lebih bekerja. Lebih bekerja. Betul ke doktor? Okey. Betul kan? Okey. Apa-apa yang kita buat tu kena bersederhana. Kan ada orang hari-hari 100 km dia kena berpada-pada lah kan. Yang kita advocate oleh Kementerian Kesihatan sendirilah ya. Bos saya pun dengar agaknya at least 30 minit 5 kali seminggu lah. Ya, tapi tidak terlalu ekstrim sampai hari-hari 100 km ya. Bersederhanalah kita. Bersederhanalah. Kena jaga jantung juga. Okey. Cakap tentang bersederhana dan menjaga jantung ini, kita ada pemanggil dari Damansara. Puan Zainun untuk bertanya soalan kepada doktor. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Puan Zainun. Ya, saya selamat pagi. Kita tak dengar lagi di studio ni, Puan Zainun. Saya dengar tapi sangat perlahan suaranya. Ya ke? Pernah tak dengar ya? Dengar? Dengar. Okey. Tapi Puan Zainun, apakah soalannya Puan Zainun? Okey, saya nak tanya. Saya penyakit ada mengidap sakit jantung lah. Okey. Tapi 2006. Tapi apa dah? Sorry Puan Zainun, apa dia? Maaf. Ya. Tapi apa? Dengar? Dengar. Katanya pengidap penyakit jantung. Lepas tu? Tapi saya dah buat pasang stand tau. Dah pasang stand? Dah 15 tahun. Dah 15 tahun dah. Dari 2006. Okey, baik. Okey, seterusnya? Lepas tu soalan saya, kalau dah buat stand tu, dulu diorang pernah cakap after 10 years dia kena ganti stand tu. Itulah nak tanya itu aja. Tapi sekarang dah 15 years. So far so good, tak ada apa-apa lah. Faham. Okey. Kita dah faham dah. Doktor dah faham soalannya. Doktor dapat dengar hujung-hujung. Saya rungkaikan lagi semua penonton juga. Kiranya Puan Zainun ni dah pakai stand 15 tahun. Alhamdulillah sihat. Tapi katanya orang kata lepas 10 tahun patut tukar. Tapi so far so good ni. Perlu ganti ke tidak? Okey. Bila pesakit-pesakit sebab teknologi stand ni sampai ke Malaysia dalam 15 tahun lah. 15 ke 20 tahun macam tu lah ya. Dan mungkin ini stand kita kata generasi yang lama lah. Okey, pada masa yang sama saya nasihatkan Puan Zainun untuk cek kolesterol sendiri ya, ada simptom atau tidak, maybe ECG ya, ataupun cek darah tinggi dan juga kencing manis. Kalau tak ada simptom ni, yang inilah risiko-risiko yang seperti inilah yang perlu kita ambil tahu sebelum dia datang simptom yang serangan jantung yang sebenar. Secara tiba-tiba. Ya, betul. Nak kata tukar stand sebab stand dalam tu dia dah letak dalam kita punya pembuluh darah. Jadi di dalam tu dia dah kita kata dia dah dia dah jadi kita punya part of salur darah actually. So dia tak boleh diganti sebenarnya. Tak perlulah diganti. Dia tak perlu diganti, dia akan duduk di situ. Dan kalau dia tak ada simptom ataupun keadaan macam risiko-risiko lain tu telah dioptimize, just follow up sahaja untuk monitor simptom. Okey, maksudnya kalau Puan Zainun kiranya tak ke hospital lagi untuk periksa, adakah doktor sarankan untuk periksa dulu? Tengok je keadaan. Buat check up lah ya. Buat check up, kolesterol, diabetes, semua-semua risiko yang lain lah. Itu dia jawapan daripada doktor Puan Zainun. Jadi alhamdulillah sihat, tapi penting juga untuk kita cakna lah, kita tahu apa keadaan sekarang. Sebab dah ada risiko itulah ya. Okey doktor,
cakap tentang risiko ni, kita nak tanya tentang macam mana nak mengurangkan risiko ni, sebab bila dah berlaku serangan tersebut, apa secara keseluruhannya untuk pastikan bahawa kita ni bukan antara golongan yang berisiko untuk dapat serangan jantung. Mengejut ni, doktor. Okey. Bila kita kena serangan jantung kan, sebelum kita kena serangan jantung, nak mengurangkan risiko dia ada modifiable dengan non-modifiable. Definitely bila kita cakap non-modifiable ni gender lah. Kan macam mana kalau lelaki lah, lelaki berisiko tinggi lebih daripada wanita. Tapi malangnya apabila wanita terkena heart attack, ya, komplikasi daripada heart attack tu lebih teruk di dalam wanita compare dengan gender lelaki. Ya. Okey. Fakta nombor 1. Okey, yang kedua, non-modifiable yang lain termasuklah genetik. Melainkan maybe in the future kita boleh tukar genetik kita, kan? Kita selalunya kalau datang ke hospital kan, doktor selalu tanya, ada tak dalam keluarga diabetes, hypertension, kolesterol, ada sesiapa tak yang kena meninggal dalam tidur, meninggal tiba-tiba. Ini adalah soalan-soalan yang kita selalu tanya dekat pesakit-pesakit kita. Doktor bukan saja-saja tanya, kan, nak tahu risiko-risiko yang boleh ada pada pesakit. Okey, yang ini adalah non-modifiable. So, kalau kita dah ada family history, so kita kena buat check up lebih awal lah. Contohnya, kalau ada ahli keluarga, pakcik kita, especially yang first degree, pakcik, adik-beradik, adik-beradik sebelah ayah, adik-beradik sebelah mak, kan? Okey, pesakit-pesakit yang ataupun saudara mara kita ni yang terkena ni, kita sendiri kena ambil inisiatif untuk screen diri kita sebelum mengalami serangan jantung, untuk mengurangkan risiko. Apa lagi yang non-modifiable? Okey, kita move kepada modifiable lah. Definitely, yang kita boleh kawal ni. Definitely saya haraplah Encik tak merokok. Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya termenang. Nasib baik tepat orang ni. Itulah, merokok adalah satu benda yang memang saya akan tanyalah. Setiap kali, tak kisah wanita ataupun lelaki, ataupun dah berapa lama dah merokok, ataupun sudah berhenti, ataupun macam mana. So ini adalah faktor-faktor yang saya rasa kita boleh hentikan dan boleh kita kata dalam will lah, dalam kepala kita, macam mana kita nak menolong diri kita sendiri, sebab sebenarnya badan kita ni amanah, kan. Kalau kita sendiri tak jaga diri kita, macam mana doktor nak tiap-tiap hari call dah berhenti merokok ke, macam tu kan, tak boleh. It's actually datang daripada dalam diri kita sendiri. Sebab diri kita yang kita nak jaga ni, kita nak menyara anak-anak. Pesakit-pesakit saya pun ada ramai anak, kan. Ada yang lorry driver, kan. Ada yang bus driver, dia bawa kita tau. Betul. Ada yang pilot, kan. Ini adalah mereka-mereka yang agak important, yang juga membawa barang-barang besar dan membawa passenger. Dan mereka-mereka ini saya harap sangat boleh modify risk factor untuk mendapatkan serangan jantung, especially merokok. Okay. Nombor 2, makanan. Makanan segera. Makanan segera tu. Makanan segera. Jangan lupa kalau passive smoker. Tak semestinya kalau lelaki itu tak merokok, mana tu isteri dia merokok, passive smoker lah. Kita pula yang kena. Kita pula yang kena, kan. Kalau kita tak merokok kat rumah, suami pula yang merokok. Betul. Habit merokok ni sebenarnya dimulakan oleh ketua keluarga. Dia selalunya boleh turun dekat anak. Nanti anak dia tengok, wah ya dulu, macam tu kan, dia boleh turun. Okey. Makanan, again, fast food lah. Makanan-makanan segera, makanan proses, makanan-makanan ni, dan screening. Diabetes, hypertension, dan makanan-makanan yang bergula dan sebagainya lah. Kena elakkan. Amalkan gaya hidup yang sihat lah, Exercise. Exercise. Dan katanya tadi secara bersederhana. Jangan terlalu agresif lah. Melebihi apa yang sepatutnya, kan. Betul. Okey, saya rasa banyak daripada soalan tadi tu nasihat yang doktor berikan bukan untuk anda saja, untuk kita semua. Kita berdua sama lah. Ketua keluarga, saya queen of the house. Betul. Macam itulah Bu Mel juga. Kan. Kena sama-sama. Doktor, terima kasih banyak doktor sebenarnya. Nanti kita akan sambung perbincangan ini, sebab ini antara isu kesihatan yang kerap kita kongsikan juga. Sekali lagi kita nak perkenalkan Dr. Nur Halwani Habizal, pakar perunding kardiologi dan elektrofisiologi Hospital Sultan Idris Shah Serdang, bersama dengan kita berbicara tentang tanda-tanda serangan jantung. Semoga anda semua ingat makanan-makanan segera tu memang segera mengenyangkan, tapi segera juga mendatangkan penyakit tau. Itu setuju. Elak kan? Rasa tertampar dekat diri sendiri juga saya. Terima kasih doktor.